ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana melibatkan diri kalian semua dalam siri Kisah Seram Alam Jin. Kali ini adalah kisah seram anggota polis bagi siri yang kedua. Cerita atas cerita punya atas cerita. So aku tak boleh nak pastikan sama ada ianya benar ataupun tidak. Wajar untuk kalian semua ambil kisah ni sebagai satu sumber hiburan kisah seram sahaja, yang mana ada di antaranya dikongsikan oleh pegawai polis dan ada juga dikongsikan kisah seram tersebut oleh ahli keluarga. Dengarkan. Di suatu lokasi dalam jam 3 pagi, polis dapat panggilan aduan berlakunya percubaan merompak ataupun percubaan pecah rumah. Ditugaskanlah 2 orang pegawai polis untuk hadir ke tempat kejadian. Ini kawasan perkampungannya, bukannya perumahan awam. Bila polis peronda dah sampai di lokasi tu, rumah tu gelap tau. Tapi pintu depan utama rumah tersebut terbuka luas. Jam 4 pagi ni, kenapa terbuka tenganga macam tu kan? Sebelum tu, kalian semua kena tahu, setiap panggilan aduan yang diterima oleh pegawai polis, polis akan menganggap bahawa panggilan itu adalah benar-benar berlaku. Dan bukannya panggilan yang diterima adalah daripada hantu ke, panggilan yang diterima daripada jin ke, daripada kerajaan langit ke. Tak, bukan macam tu. Polis akan mengambil serius bagi setiap panggilan aduan yang diterima. Sama ada panggilan tu betul ataupun panggilan prank ke, panggilan hangit ke, itu semua tolak ke tepi dahulu. Yang paling penting, data aduan tersebut dan pergi kerahkan pegawai polis bagi membuat rondaan semakan terlebih dahulu. Berbalik pada cerita tadi, 2 pegawai polis ni masuklah ke dalam rumah gelap tu. Buka lampu semua, ronda dalam rumah semua. Sahih, memang tak ada penghuni, tak ada orang. Jadi kenapa sebelum ni lampu semua ditutup, pintu pula terbuka luas? Di mana pemilik rumah sebenarnya? Polis ni kena cek betul-betul sebab situasi ni memang sama dan sesuai dengan situasi permulaannya jenayah sudah berlaku. Maksudnya macam ni, situasi ni memang dah boleh dikategorikan jenayah sudah pun berlaku. Sebab apa tau? Sebab panggilan kecemasan yang hadir daripada alamat rumah yang sama. Pintu pula terbuka luas, orang pula tak ada. Jadi polis ni kena ambil serius dan perlu cari jawapan yang sahih. Tak jauh daripada rumah tu, dalam 60-70 meter ada sebuah rumah yang lain. Rumah jiran yang paling hampir agaknya. Mereka pun berjalanlah ke rumah tu. Masa dah semakin hampir dengan rumah jiran tu, mereka dapat dengar dengan jelas ada suara tangisan yang hadir daripada rumah jiran berkenaan. Polis ni bagilah salam. Jadi jiran ni pun bukalah pintu. Masa jiran ni buka pintu, mereka dapat lihat ada seorang perempuan yang sedang menangis di ruang tamu. Bila mereka soal selidik, rupanya perempuan yang menangis itulah pemilik rumah yang mereka cari-cari tadi. Masa mereka soal selidik yang perempuan tengah menangis tu, sambil-sambil tu mereka naklah toleh kan ke rumah yang tadi tu. Masa mereka toleh, rumah tu tiba-tiba dalam keadaan gelap semula tau. Walhal tadi mereka dah switch on, dah buka lampu semua. Rumah tu dah gelap semula, seakan-akan ada seseorang yang dah menutup semua lampu tu balik. Polis ni pun naik hairan dah. Mereka tak lupa tahu, mereka bukannya nyanyuk, mereka muda lagi. Memang betul mereka buka lampu tadi. Kenapa pula tiba-tiba lampu dalam rumah tu semua gelap balik? Kemudian masa ni mereka nak berpatah semula ke rumah tu. Polis ni dah ambil sedikit keterangan dan penjelasan daripada perempuan owner rumah tu yang menangis tu. Kata perempuan tu, tadi masa dia dekat rumah, masa tengah tidur, ada orang ketuk-ketuk tingkap.
Kemudian ketuk-ketuk pintu. Lepas tu ada dengar bunyi macam ada seseorang dalam rumah dekat dapur. Bunyi orang geledah-geledah cari barang dekat dapur. Masa itulah dia berlari keluar rumah terus menuju ke rumah jiran. Polis ni pergi semula ke rumah tu, masuk daripada pintu depan utama terus menuju ke bahagian dapur. Kali ni lampu dah tak boleh nak switch on dah. Dah buka dah tapi masih lagi tak menyala. Mungkin fuse elektrik utama dah terbakar agak-agaknya lah. Dari setiap pergerakan dan perhatian polis ni memang tak ada apa-apa pun kat dalam rumah tu. Tak ada pun orang, tak ada bayang-bayang pun, tak ada menunjukkan tanda-tanda macam ada orang dah masuk semula, dah geledah ke apa, tak ada. Memang tak ada, clean and clear. Tiba-tiba masa mereka dekat dapur ni, mereka macam dapat lihat tau, ada bayangan putih berlega-lega di bahagian ruang tamu dalam rumah. Mereka kat dapur ni tau, dengan lampu suluh ni, mereka suluh daripada bahagian dapur, suluh ke arah ruang tamu di depan. Memang nampak dengan jelas, kedua-dua anggota polis ni memang dapat lihat dengan jelas ada bayangan putih sedang berlega-lega di bahagian ruang tamu dalam rumah. Benda tu macam kain putih yang usang, ya, kain putih yang lusuh kotor-kotor macam tu. Kejap-kejap ke kiri, kejap-kejap ke kanan, kejap-kejap ke kiri, kejap-kejap ke kanan. Tak tentu hala pergerakan kain putih tu dalam rumah di bahagian ruang tamu. Pada awalnya salah seorang anggota polis ni nak ke depan tau, ya, nak ke depan, tapi ditahan oleh anggota polis yang satu lagi. Mereka keluar daripada rumah tu ikut pintu belakang rumah, terus mula nak menuju ke rumah jiran yang tadi tu. Seawal mereka baru nak memulakan langkah nak menuju ke rumah jiran sebelah, daripada belakang mereka ni, mereka dapat dengar macam ada bunyi orang mengekek-ngekek. Tahu tak mengekek-ngekek tu macam mana? Bunyi suara orang mengekek-ngekek dekat dalam ruangan dapur rumah. Bunyinya macam ni. Ini sebagai contohnya. Lebih kurang macam tu lah bunyi. Lebih kurang. Meremah pula tiba-tiba. Mereka tak toleh ke belakang tau. Sebab kalau mereka toleh ke belakang pun, mereka tahu dan mereka yakin memang mereka takkan nampaknya benda tu. Ini bukan benda biasa-biasa yang boleh mereka tangani. Jadi mereka pun pergilah ke rumah jiran. Sampai je dekat rumah jiran, mereka pun cakaplah dekat perempuan yang menangis tu dan jiran tersebut. Mereka kata nanti mereka akan hubungi TNB untuk datang sini. Sebab tadi mereka rasa fuse kotak elektrik utama dah putus agak-agaknya. Polis tu kata lagi, bila dah selesai nanti kami akan tutup pintu rumah tu. Cumanya apa yang saya nak pesan, biarlah akak ni tinggal tumpang tidur rumah jiran ni dulu, ya, sebab kami rasa ada sesuatu yang kami tak boleh nak tangani, ya. Maaf sangat-sangat, ini semuanya bukan di bawah bidang kami. Kami tak boleh nak bantu akak ni. Ini bukan bidang kami. Jadi seperti yang diberitahu oleh pegawai polis tu, mereka pun tunggu sampai TNB datang, ya. Memang benar fuse utama TNB rumah tu dah terbakar. Selepas siap ada bekalan elektrik semula, pegawai polis tu pun tutup lampu rumah, tutup pintu belakang, tutup pintu depan. Kemudian polis tu pun baliklah ke balai polis. Laporan yang dibuat atas aduan yang diperolehi dicatatkan sebagai gangguan mengusik individu nakar dari luar rumah yang tak dikenali. Tiada kecederaan ataupun jenayah yang berlaku di tempat kejadian. Walhal ianya adalah daripada gangguan jin yang tidak diundang. Apa yang jadi selepas tu pada tuan rumah, wallahualam. Kita doakan yang baik-baik saja. Malam tu Lokman, nama samaran, sedang baring di atas sofa ruang tamu sambil menonton TV cerita movie kartun. Masa ni dah lewat malam tau, jam 12 malam macam tu lah. Lokman ni tengok TV sorang-sorang, ya, dekat ruang tamu ni lah. Mungkin tengok Astro ke, wallahualam lah, tak tahulah. Tiba-tiba ayah dia datang ke ruang tamu menyapa Lokman.
tengok kartun ke, cerita apa tu, lebih kurang macam tu lah lakonannya. Ayah dia siapa Lokman? Mungkin nak beramal mesra. Malam tu ayahnya memang kena pergi balai walaupun dah nak masuk jam 1 pagi sebab perlu buat postmortem katanya. Mungkin kerja polis ni memang masa tu tak teratur agak-agaknya. Kerja perlu on progress by request. No schedule. Kalau kena panggil, mu kena hadir juga. Pada awalnya ayah dia ni tengah tengangkan Lokman tengok movie kartun. Disebabkan ada arahan untuk hadir ke balai, maka ayah dia ni nak tak nak kena akur datang hadir juga. Baru nak layan movie dengan ayah, nak berbual mesra, tapi task job kena diutamakan dahulu sebagai seorang pegawai polis yang cermelang. Ayah dia bangun daripada sofa ruang tamu, masuk ke dalam bilik, ambil tuala, kemudian keluar bilik semula sebab nak mandi di bilik air kedua di ruangan meja makan. Kenapa tak mandi di bilik air dalam bilik je? Sebab selalunya baju yang ayah pakai sekarang ni akan digantungkan dalam bilik air yang kedua supaya nanti bila balik daripada kerja postmortem akan masuk dalam bilik mandi yang sama, kemudian mengguna pakai semula baju yang digantungnya tadi. Nampak tak? Begitu detailnya pelan atur rancangan ayah sebelum dan selepas waktu kerja di rumah. Okey, baik. Masa ni ayahnya baru nak masuk ke bilik air yang kedua ni. Lokman yang tengah tengok movie dekat TV ni rasa macam nak tolehkan kepalanya lah nak tengok ayah dia. Alah, biasalah tu, pergerakan natural yang tak terkawal orang kata. Tiba-tiba perasaan nak toleh dia ni, dia rasa macam ada yang tak kena. So dia tolehkanlah kepalanya nak tengok ayah dia ni. Sebagai contoh, tengah tengok TV, tiba-tiba dia nak toleh kejap nak tengok ayah dia. Alangkah terkejutnya dia. Terduduk dia secara automatik tengah baring ni. Bila dia tolehkan kepala dia nak tengok ayah dia masuk bilik air, automatik dia terduduk. Sebab daripada pandangan mata dia, dia nampak masa ayah dia nak masuk bilik air tu, entah macam mana, tanpa ayah dia sedar, ada orang kedua yang masuk bilik air tu juga, mengikut dengan hampir belakang ayah dia, masuk bilik air bersama-sama dengan ayah dia. Lokman pun pelik lah kan, siapa yang ikut belakang ayah tadi tu? Apa ni? Betul ke apa yang aku nampak ni? Lokman hilang fokus dah, tak pandang TV dah. Sambil terduduk atas sofa tu, sambil dia melihat tajam ke arah pintu tandas tu. Selalunya ayah dia tak akan ambil masa yang lama dalam tandas sebab nak tukar baju je kan. Kejap je keluarlah ayah dia tu. Kemudian tak lama selepas tu ayah dia keluar dengan lengkap berpakaian kerja. Masa ayah dia tutup lampu tandas tu, sebelum ayah dia tutup pintu bilik air, memang Lokman nampak ada sedikit kelibat orang dalam bilik air. Muka memang tak nampak lah, gelap. Tapi apa yang Lokman nampak, rambut dia mengerbang serabai-serabai macam tu. Sah, memang ada yang tak kena. Jadi siapa yang ikut ayah dia dari belakang masuk bilik air tadi tu? Takkan ayah dia tak perasan kot. Baru sahaja Lokman nak tanya pada ayah dia, tiba-tiba ayah dia tegur Lokman, "Man, pergi masuk bilik sekarang juga, Man. Malam ni Man kena tidur dengan mak ya. Ayah nak pesan ni, mak tu dah tidur tau. Nanti Man masuk dalam bilik, ambil wuduk dalam bilik ayah tu. Sebelum tidur, kunci pintu daripada dalam." Kemudian ayahnya sambung lagi, "Ingat pesan ayah ni, Man. Kalau mak terjaga nanti, kata dekat mak, ayah suruh keluar bilik waktu subuh nanti. Sekarang tak perlu keluar, duduk di dalam bilik tu." Kalian tak hairan ke kenapa terlalu konsisten arahan ayah Lokman ni pada Lokman malam tu? Ayah dia sebenarnya dah tahu ada benda dalam rumah. Ayah dia dari awal lagi dah tarik benda tu keluar daripada bilik ayah dia. Daripada penceritaan sebenar kisah dia ni, ayah dia ni nak ambil tuala dalam bilik. Masa nak ambil tuala tu, dia nampak macam ada sesuatu dekat bucu dinding dalam bilik. Tak nampak, benda tu tak nampak, gelap, tapi nampaklah macam ada benda dekat bucu dalam bilik. Dia tak buka lampu sebab isteri tengah tidur. Jadi apa ayah dia buat? Ayah dia pergi dekat bucu tu, dia tak takut tau. Dia pergi kat bucu bilik tu, dari bilik. Kemudian ayah dia sandarkan badan dia dekat tempat benda tu sandar. Dia sandarkan badan dia.
Lepas tu tak lama lepas tu, dia pergi keluar dalam bilik, dia pergi keluar daripada bilik, dia pergi ke bilik air kedua dalam rumah. Dan pada waktu ketika itulah benda tu ikut belakang ayah dia masuk ke bilik air kedua dalam rumah yang sama yang ayah dia masuk tadi tu. Ayat Luqman ni selalu bimbing Luqman untuk sentiasa baca Al-Fatihah, 3 kur, doa ibu bapa, selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jangan lupa baca surah Al-Mulk setiap malam sebelum tidur. Kalian semua baru saja selesai memberi arahan kepada Luqman, ada suara yang menjerit daripada dalam bilik air kedua tu. Suara menjerit tu memang nyaring, sekejap je tahu, tapi jeritan tu memang sangat kuat. Menggigil badan Luqman ni bila dengar jeritan tu. Ayah dia ni peluk Luqman, terus bawa Luqman ke dalam bilik ayah dia. Masuk je bilik, tiba-tiba isteri dia dalam keadaan dah bangun daripada katil. Isteri dia tanyalah, bunyi apa tu bang? Siapa yang jerit tu? Satu je perkataan yang keluar daripada mulut ayah dia yang membuatkan isteri dia terdiam, seakan-akan faham apa yang nak disampaikan oleh ayah dia. Apa yang ayah dia bagi tahu? Ayah dia kata, bomoh siam buat hal lagi. Saya nak pergi ni, kami nak selesaikan malam ni juga di balai. Isteri dia macam dah faham dengan seluruh isi cerita. Mungkin ayah dia sebelum ni dah terangkan apa yang dah berlaku di tempat kerja. Dan kemungkinan besar lokasi jenayah malam ni ada berkait rapat dengan benda yang mengganggu mereka malam ni di rumah agak-agaknya. Ayah dia tadi petik perkataan bomoh siam. Jadi adakah kalian rasa perkara dan kejadiannya berlaku di balai polis di negeri Kelantan? Ayah dia tetap pergi kerja juga malam tu tahu. Kena juga pergi kerja. No excuse. Sebab ayah dia yakin tak ada yang sehebat ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu manusia yang sentiasa beriman dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak berdayalah para jin syaitan yang ingin menyesatkan dan mengganggu manusia sekiranya manusia menyerahkan segala-galanya di atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ingat tu, apa yang berlaku seterusnya atau apa yang terjadi pada balai polis yang dimasukkan ni. Daripada penceritaan awal, info yang aku dapat, bomoh siam ni ada buat onar, jenayah. Kena tangkap dengan polis. Cumanya dalam proses dakwa-dakwi ni, polis tak cukup bukti. Jadi itulah sebabnya yang bomoh ni pergi hantar khadam jin syaitan buat onar dekat balai polis dan juga pada pegawai-pegawai polis yang terlibat. Bagaimana kisah penuhnya, wallahualam, aku tak dapat nak access. Ini je yang aku dapat tahu daripada individu yang dulunya aku bagi nama samaran sebagai Luqman. Pada waktu ketika tu berumur 12 tahun dan kini dah menjangkau umur 31 tahun. Jadi pandai-pandailah kalian congak tahun berapa kejadian tu berlaku dahulu. Ikutkan plan, ada 2 saja kisah seram yang ingin aku kongsikan dalam konten kali ini. Cumanya sebagai bonus, aku tambah lagi satu kisah seram. Satu kisah seram pendek pengalaman peronda polis. Malam tu ada 2 pegawai polis tengah buat rondaan, naik kereta peronda polis lah. Tengah meronda ni, mereka ni meronda dekat kawasan perumahan yang ada rumah-rumah kosong. Sebab mereka tahu di lokasi tempat berkenaan selalunya dikunjungi oleh mak-mak ganja, mak-mak dada ni. Jadi mereka akan buat rondaan dah, bukanlah setiap malam. Ada setengah hari tu mereka akan buat rondaan di lokasi berkenaan. Dan juga aku tak tahu kesahihannya sama ada polis ni dibenarkan tak untuk smoking dalam kereta. Tapi daripada kisah ni yang aku dapat tahu, polis ni tengah memandu, sambil tu mereka smoking dalam kereta peronda. Katanya. Kesahihannya wallahualam aku tak tahulah. Ini katanya sahaja. Tengah memandu ni, tingkap terbuka sebagai isap rokok. Tengah memandu sambil meronda ni, sambil-sambil tu mereka tengoklah rumah-rumah kosong tu. Mandu, tengok. Mandu, tengok. Masa tengok tu, mereka dapat lihat di salah satu rumah kosong tu ada kepala sedang keluar daripada tingkap macam ni.
Aku akan lakonkan semula, sedikit lakonan semula berdasarkan imajinasi aku ya, daripada apa yang disampaikan cerita. Ini hanya imajinasi aku saja. Aku cuma lakonkan balik. Tengah sokong sambil berbual bicara dengan rakan setugas bla 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 bla. Kejap, aku nak ghostan. Kau nampak tak? Aku nampak tak apa aku nampak ni? Masa mereka ghostkankan kereta peronda, nampak dua-dua ni masih nampak lagi kepala tu tengah keluar. Masa mereka tengah ghostkan balik kereta peronda tu, kepala tu dimasukkan balik ke dalam rumah. Masa mereka suluh, tak ada. Memang clear. Tak tahulah kalau kepala orang tengah nak menyakat ke, tengah turun kepala ke, tengah sembunyi ke. Tapi apa yang digambarkan seakan-akan muka benda tu pucat macam orang mati tau. Jadi apa mereka buat tau? Adakah mereka berhentikan kereta, buka pintu, keluar kereta, bawa lampu suluh, pergi masuk ke dalam rumah yang mereka nampak kepala tu untuk melaksanakan tugas rondaan? Adakah mereka buat macam tu? Tak, mereka tak buat. Bukan sebab mereka abaikan untuk melaksanakan tugas tu. Tak, mereka yakin itu bukan orang. Jadi mereka abaikan, teruskan perjalanan macam biasa. Itu adalah cerita yang ketiga sebagai cerita pendek untuk terakhir malam ni. Jangan lupa ya untuk tekan button subscribe, like on notification dan share supaya menarik lebih ramai lagi tontonan umum lalu menjadi sebahagian keluarga Alamaya Kisah Seram Alam Jin. Kalau kalian ada kisah dan pengalaman yang angker yang ingin dikongsikan, bolehlah PM aku dalam messenger Facebook. InsyaAllah jika diberi keizinan, jika diberi peluang, jika diberi ruang, aku akan dedahkan pengalaman angker seram kalian nanti untuk tatapan kesemua yang hadir. Dengan izin Allah SWT, kita akan bersua lagi di topik bicara kisah-kisah seram yang lebih angker, kisah-kisah seram yang lebih misteri dalam Kisah Seram Alam Jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara.